Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi masjid, seluruh yang terkuasa, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu, ialah pada waktu duha, pada waktu di saat kita diminta melakukan salah satu daripada salat sunat yang dikenali dengan nama salat sunat duha, kerana ianya termasuk dalam kerja-kerja yang boleh membawa manusia ini sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Tanda kita syukur kepada Allah dengan melakukan salat ini. Jangan salah faham, setengah orang ni kalau buat salat duha dia kata salat murah rezeki. Jadi kita duduk kira dengan Tuhan cara kena benda ya. Jadi kita kata solat ini iaitulah yang Nabi kita sebut solat tanda bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah beri kepada kita sihat walafiat, masih lagi hidup, masih lagi bernafas, masih lagi bernyawa, maka kita diminta supaya melakukan solat tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah, di antara perbincangan yang akan kita bincangkan pada pagi ini iaitulah tentang manusia sentiasa mengharapkan akan mendapat dikasihi dan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah apabila sebut tentang mahabbatullah, Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia, bagaimana kita nak meraih, nak mendapat kasih sayang Allah Ta'ala ini? Para ulama mengatakan ada beberapa amalan ataupun tugasan yang mesti kita kena buat. Kerana cinta hamba dengan Allah Ta'ala ini biarlah dia panggil cinta berbalas. Nabi SAW telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla supaya beritahu kepada kita, kepada umatnya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sayang kepada Allah, fattabi'uni, naklah kamu ikut aku. Ini dia panggil cinta berbalas. Nak suruh Tuhan sayang kat kita, kita dulu kena sayang kepada Allah, kita dulu kena sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita akan dapat balasan, dapat pulangan, kesan daripada perkara tersebut, maka kita akan dapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita, sebagaimana yang telah digariskan oleh para ulama. Dalam sebuah risalah yang kecil ini menyebut kepada kita ada 10 perkara. Untuk mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, kita akan diminta supaya melakukan tugas 10 perkara. Saya sebut 10 perkara ini secara ringkas, kemudian secara terperinci kita ambil salah satu saja. Yang lain-lain itu kena tengok rakaman dia di tempat lain pula, barulah dikumpulkan jadi lengkap 10 perkara ini insya-Allah. Yang pertama disebut untuk mendapat kasih sayang Allah, iaitulah qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran secara tadabbur. Kita hari ini baca Quran, alhamdulillah dah baca. Tapi ada ke tidak program tadabbur Al-Quran? Kita ambil satu ayat contohnya. Macam seorang sahabat, dia ambil ayat surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad.
Dia ada ulang dalam solat dia, ulang baca. Bila ditanya, kenapa kamu baca ayat ni banyak? Dia kata ayat ini mengandungi sifatul Rahman, sifat Allah Ta'ala. Allah Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Mana ada 5 sifat yang besar, yang asasi tentang Allah Azza wa Jalla. Apa Nabi kita jawab? Nabi kita minta supaya sahabat-sahabat pergi beritahu kepada sahabat yang sayang ini, yang baca surah Al-Fatihah ini, supaya beritahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia kerana dia sayang kepada nama Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan nama cinta berbalas. Bila orang ni sayang kepada Allah Azza wa Jalla, maka Tuhan beri kepada dia, mu sayang kepada aku akan sayang kepada kamu. Jadi kalau kita nak dakwa kita ni sayang kepada Allah, nak dakwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bersyarat. Nak selawat ke Nabi kena tunggu bulan Rabiul Awal, bulan Maulud dulu baru selawat. Nak selawat pula tak boleh tangan kosong, kena ada alat-alat, kena ada majlis-majlis rasmi lah. Itu belum sempurna. Kerana sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak aku kena selawat, berapa banyak kena doa ke Nabi. Akhir sekali dia kata sejak, wa ja'alu salati kulluha lak, aku jadikan semua doa ini untuk engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa cinta berbalas bila kita dapat, bila ditanya, sahabat ni jawab, kerana dalam li'annaha sifatur Rahman, di dalam surah Al-Ikhlas ni sifat Allah, fa uhibbu an aqra biha, jadi aku suka nak baca dalam solat aku ni sifat Allah Taala yang Maha Mulia. Nabi kata apa? Akhbiruhu annallaha yuhibbah, beritahu kepada sahabat itu Allah SWT sayang dan cinta kepada dia. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala, yang kedua, at-taqarrub ilallah bin nawafil, banyakkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan sunat. Awal amalan wajib itu fardu. Kalau cuai hak ni, terabai hak ni, tak usah duduk bincang lah. Orang panggil tak ada kepala mondar, macam nak tunggu untung, menego pun tak lah. Maka yang wajib dijaga, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan nawafil, segala perkara. Solat kitanya, puasa, zikir, itu semua dipanggil an-nawafil, solat-solat sunat. Yang ketiga, dawamu zikrihi, berterusan dalam semua keadaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Payah sangat kan nak berzikir kepada Allah Ta'ala ni? Siapa kata payah? Dulu anda ingat anda dah bagi satu risalah, kelebihan zikir 4 kalimah. Ingat dah tak? 4 kalimah ni memang dah ingat pun. Cuma kalau tak ingat pun satu je saya kata. Apa dia tak ingat? Tak ingat nak berzikir je. Zikir ingat dah. Kan? Zikir dah ingat dah. Subhanallah. Kata ulang sekali lagi. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Siapa tak ingat? Tak ada orang mengaku tak ingat. Yang tak ingatnya apa? Nak berzikir. Ni wal'iyazubillah. Kalau Allah Ta'ala dah tutup hati tu, jadi tak ingat nak berzikir, ingat benda lain. Nak pergi nak beli barang, tak payah tulis senarai, pergi pasar ingat semua. Tapi nak berzikir, alah, wah kempen, terlupa je. Jadi kita zikir setiap masa, orang ni di bawah duduk akan mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, meneliti. Yang keempat, itharu mahabbihi ala mahabbika, melebihkan cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala lebih daripada kasih kepada hawa nafsu dan kehendak diri. Ini yang keempat. Yang kelima, iaitulah meneliti, mengkaji, menyelidik nama-nama Allah Ta'ala yang indah, 99 nama, dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi, yang unggul. Maka kita semua kena teliti ini sifat-sifat Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Yang keenam, sentiasa merasai, musyahadah kelimpahan rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita.
yang zahirnya dan yang batin. Ingat, bila sedar tidur tengok Allah, nikmat Tuhan banyak, maka kita syukur. Tengok dalam akaun duit banyak, kita syukur. Macam nak syukur? Iklan besar-besar, saya dah jadi jutawan. Nah, syukur tu ni infak fi sabilillah. Beri nafkah, beri derma, buat jamuan banyak-banyak, itu syukur dengan harta. Tubuh kita sihat, kita bantu orang susah, ini semua ni syukur. Yang ketujuh, inkisarul qalbi, iaitulah hati sentiasa tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8, al-khalwatu, banyak berkhulwat di akhir malam. Bangun pukul 5 pagi, pukul 4:30 pagi, pukul 5:30 pagi, bermunajat dulu pada Allah Ta'ala sebelumnya masuk waktu subuh. Kerana itu waktu Allah SWT bagi offer tawaran istimewa. Man yad'uni, siapa dia doa pada aku. Wa man yastaghfirni, siapa dia minta ampun. Siapa dia mahal min ta'ibin, ada orang taubat ketika ini. Semua Allah Ta'ala akan beri di waktu saat akhir 1/3 akhir malam. Yang ke-9, mujalasatul muhibbin, banyakkanlah duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Duduk dalam majlis-majlis ilmu, mengutip mutiara kata daripada ulama-ulama yang besar. Yang ke-10, jauhkan diri kita daripada sebab-sebab yang menghalang hati kita daripada mendapat cahaya rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu 10 perkara para jemaah yang disebut oleh para ulama, cara-cara untuk mendapat mahabbah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka yang saya pilih dalam perbincangan ini iaitulah tentang itharu mahabbihi ala mahabbik, melebihkan cinta, kasih sayang kita kepada Allah Azza wa Jalla lebih daripada kita sayang, lebih daripada kita kasih kepada hawa nafsu, dan berusaha untuk mencapainya walaupun sa'bul murtaqa, walaupun jaraknya jauh ataupun perjalanannya agak sukar. Kenapa kita akan melalui kesukaran yang besar para jemaah? Saya akan sebut di sini di antara kesukaran yang kita tempuhi ada beberapa perkara. Mudah-mudahan pelajaran kita yang ringkas ini akan memberi makna kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk menaikkan darjat kita, sehingga sampai kita peringkat innallaha yuhibbah, Allah Ta'ala sayang kepada orang tersebut. Tak cukup dengan kita hanya berbangga dengan nama Islam, tak cukup dengan kita hanya berbangga dengan kad pengenalan kita dalam Islam. Setakat kita pergi buat amalan sikit-sikit, tetapi tidak sampai kepada tahap, tidak sampai kepada marhalah yang boleh betul-betul kita meraih kasih sayang dan cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita. Di mana bila Allah Ta'ala sayang kepada hambanya, dada Jibril, Allah Ta'ala akan panggil Jibril, ya Jibril, Allah Ta'ala sayang kepada hamba ini. Jibril akan beritahu pada ahli samawat, kepada penduduk langit, bahawa Allah Ta'ala sayang kepada hamba. Para malaikat bawa turun kepada ahli bumi bahawa orang ini disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tak tahunya siapa? Kita tak tahu. Kita ni tak tahu kita disayangi ataupun tidak. Macam mana kita nak tahu? Berusahalah merealisasikan beberapa perkara yang digariskan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia untuk mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Dalam isu ni dia panggil al-ithar, melebihkan orang lain dituntut dalam perkara-perkara lain. Contohnya kita sedang beratur nak makan, tengok ada orang mari, silakan, cantik. Beratur nak keluar kereta, ada orang nak pergi dulu, silakan, itu cantik. Dia panggil ithar dalam isu-isu kehidupan, bab keduniaan, dalam bab kehidupan biasa. Al-ithar ni salah satu daripada sifat yang mulia, yang murni. Sebagaimana Allah Ta'ala puji golongan Ansar dengan firman Allah Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ansar ni melebihkan orang lain walaupun mereka sendiri susah. Tak apa, lepaskan orang lain. Itu dalam bab kerja.
dalam bab makan minum, dalam bab keduniaan, tetapi dalam bab ibadat lah, tidak ada melebihkan orang lain. Sebab coba tengok, Nabi offer kepada kita tawaran istimewa, duduk di saf depan. Istimewa tidak? Istimewa. Nabi kata lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu duduk di saf depan ini lebih, nascaya mereka akan berebut, tak dapat berebut, mengundi, pasal kena mengundi. Kita bila duduk dekat saf depan, tengok ada orang naik, silakan. Tidak silakan. Siap-siap dengan dipersilakan lagi. Lah, itu persilakan yang tidak tepat, yang tidak betul. Apakah awak dah banyak pahala? Jadi kalau kita dah berjalan nak naik, orang tu baru mari, maknanya hak kita. Tapi jangan orang tu dekat sah dah kita tarik dia ke tepi aku. Lah, itu tak boleh lah, itu hak dia. Macam mana boleh nak tarik orang, dia nak melebihkan, ini hak dia. Tapi dalam perkara ibadat, lah, tidak digalakkan melebihkan orang lain daripada kita, kerana kita juga berhajat, kita juga memerlukan kepada pahala yang besar. Nabi kata kalau perlu mengundi, undi, berebut. Cuma kita, bila kita tidak faham maksud, kita tidak faham dari sudut perlombaan dalam ibadat ini tidak menjadi masalah kepada kita, maka kerana itulah kita tengok orang mari kemudian pun kalau nak pergi depan, dipersilakan lah. Itu dalam ibadat tidak dipersilakan. Dipersilakan dalam perkara-perkara yang lain. Maka para ulama mengatakan isadu ridallahi azza wa jalla ala ghairihi, melebihkan keredaan Allah Ta'ala daripada mengatasi perkara yang lain, barulah kita dapat. Wa in azumat fihil mihan, ini ingat, walaupun besarnya ujian dan cabaran di hadapan kita, aku ni kerana nak cari redha Allah akan dibenci oleh orang, dimarah oleh kawan-kawan, tak suka oleh para jiran, adik-beradik pun meninggalkan kita, tak apa. Sebab kita buat ni kerana Allah Azza wa Jalla, walaupun besar ujiannya, walaupun memenatkan tubuh dan badan kita. Jadi orang yang nak buat ni, orang yang paling tinggi darjat, kita kena belajar. Kalau nak kata kita ni siapa lah, kata ulama orang yang paling tinggi darjat yang menghadapi cabaran ujian ini semata-mata untuk Allah, iaitulah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Asyaddu bala'an al-anbiya, orang yang paling kuat kena ujian fi sabilillah, iaitulah para nabi. Summal amsal, kemudian orang-orang yang mengikut perjalanan nabi, iaitulah orang yang ikut zaman kita ini, para ulama. Kita sendiri yang sudah belajar bahawa aku nak mempertahankan kebenaran Islam. Nabi SAW beritahu dalam hadis kepada para sahabat bahawa orang yang mempertahankan agamanya, beramal dengan agamanya di akhir zaman ini, akan diberi pahala yang besar, 50 rajulan, 50 orang di kalangan sahabat. Orang yang juang mempertahankan kebenaran, mengamalkan sunnah Nabi SAW di saat orang lain sudah terlupa. Hari ini banyak amal-amal yang sudah dilupai oleh orang. Kalau kita buat, kita jadi makhluk asing di dalam negara kita sendiri. Jadi peringkat awal nak bertudung ni senang ke payah? Cabaran tak? Zaman dulu ada orang tudung, mak-mak hajah pun dia tudung sekerak segini, ikat kat bawah dagu. Ingat tak? Ingat sejarah sebelum berubah kepada telekong yang ada hari ni. Ingat sejarah tu. Saya pun ingat masa saya budak-budak, bini ustaz ikat sini peringkat tu. Jadi bila dah bertukar ni, naik darjat-darjat. Kemudian sekarang ni mari serangan baru pula ni, bertudung tapi kat bawah tu sama ada terdedah, sama ada terbuka, ataupun terlalu ketat, tak tahu nak bergerak pun payah. Ini semua cabaran-cabaran tuan-puan kena ingat. Bila kita mempertahankan, memperkenalkan yang asli, memperkenalkan yang hak, semata-mata aku ni biarlah orang kata, tak apalah orang nak cerca, tak apalah orang nak benci, asalkan Allah redha kepada aku. Itu tuan. Sehingga bila sahabat-sahabat tanya, khamsina, 50 orang daripada siapa? Nabi kata minkum, dari kalangan kamu wahai para sahabat. 50 orang di kalangan sahabat, pahala bagi seorang yang mempertahankan kebenaran sunnah yang hak ini di saat orang lain telah meninggalkannya. Maka para ulama menggalakkan kita isar, melebihkan di sini. Maka lebih di sini yang pertama sekali, lebih
para anbiya alaihi wassalatu wassalam terpaksa berhadapan, wa alahum yang tinggi darajatnya ulul azmi, 5 orang nabi yang paling teratas sekali, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cantik bila mari bulan Rabiul Awal macam ni, para jemaah letakkanlah macam mana aku nak isar, macam mana aku nak melebihkan cinta kepada Allah, macam mana aku nak lebihkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak belajar tak cukup masa, paling tidak pun kita ambil lah. Contohnya para jemaah boleh tengok kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Satu buku kecil saya telah terjemahkan dan saya syarahnya sekali. Nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya. Kenapa Nabi mengatasi para anbiya? Banyak ujian, banyak cabaran dan terlalu banyak rintangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di saat Nabi kita nak wafat, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri nak wafat, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, kata apa? Aku tak cemburu lagi tengok orang lain mati senang bila aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi saat getir sakaratul maut begitu dahsyat sekali. Patut Nabi lah orang paling senang mati, senyum ya mari. Malaikat mari bersalam, ambil nyawa dengan minta. Lah, Nabi cukup sukar. Berapa kali pengsan, sedar, basuh muka. Innalil mauti la sakarat. Sebab apa? Allah nak angkat darjat Nabi kepada kemuncak yang tertinggi yang tidak dicapai oleh orang lain. Alhamdulillah. Itu Allah Ta'ala beri pada dia. Maka orang alim, para pendakwah yang memilih jalan ini, iaitulah jalan menyebarkan kebenaran dan mempertahankan yang hak ini, kita kena ingat di hadapan mereka ada perjuangan yang besar, ada rintangan yang menghalang dan banyak perkara-perkara yang boleh. Maka orang yang melebihkan cinta kepada Allah Ta'ala daripada cinta kepada hawa nafsu dan lainnya, terserlah dengan 3 peringkat. Salah satu umur. Yang pertama, menentang hawa nafsu. Tanda 3 peringkat penentangan mujahadah yang perlu kita hadapi. Barulah kita akan naik insya-Allah ke peringkat melebihkan isar kasih kita kepada Allah Ta'ala melebihi kasih yang lain. Yang pertama sekali, kita akan berdepan dengan hawa nafsu sendiri yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam diri kita. Bukan sebarangan, bukan mudah nak lawan dia. Yang kedua, mukhalafatu hawa nas, iaitulah menyalahi kehendak orang lain. Kita nak buat benda baik, orang akan perli. Kita nak buat benda ni, orang akan kata Allahu Akbar. Saya ni pun kata nak bimbang ke orang. Tengok, tidak ada kita ni. Yang kedua, menyalahi kehendak manusia. Ya. Yang pertama, menyalahi hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua, mukhalafah, menyalahi kehendak manusia yang bercanggah dengan syariat. Yang ketiga, mujahadatus syaitan, menentang syaitan dan musuh-musuhnya. Jadi kita kena ada 3 kategori. Kita cuba perincikan secara ringkas. Hawa nafsu dalam tubuh kita, manusia yang ada keliling kita. Satu tentera yang tak nampak, dia panggil syaitan. Dan sekuncu-kuncunya, sama ada syaitan itu dikenali atau tak dikenali, kita tengok nanti insya-Allah. Yang pertama, penentangan kita terhadap hawa nafsu sendiri. Jadi kita nak lawan hawa nafsu ni, senang ke payah? Tak ada orang kata senang, dan bukanlah payah sangat. Kenapa kita kata bukan payah sangat? Sebab ramai orang lain boleh berjaya. Takkan kita tak boleh? Allahu Akbar. Bila sebut hawa ni, kalau kita bahasa Melayu pun hawa itu makna angin, kan? Kita ni nak lawan angin, boleh lawan tak? Tapi kalau tak ada angin, boleh buat kerja ke tak boleh buat kerja? Tak boleh buat. Dalilnya, kenapa awak tak pergi? Tak tahulah, tak naik angin, dia kata. Tak ada angin nak pergi, eh? Tapi kalau naik angin, pening kepala pula. Angin ni tengok, kena ikut arus. Ada kalanya penentangan itu begitu dahsyat.
Maka para ulama mengatakan kalau disebut hawa di dalam perkataan itu melawan hawa, maksudnya hawa nafsu yang tak baik, yang membawa manusia supaya mencintai dunia melupai akhirat, itu maksud hawa. Ada juga ya nafsu ammaratum bisu, ada nafsu yang ajar kita supaya buat benda baik pun ada. Maka tidak syak lagi bahawa, kata ulama, tidak syak lagi bahawa melawani hawa nafsu sendiri, iaitulah menentang segala perkara yang diajak supaya kita menyalahi syarak ini, adalah merupakan satu perjuangan, suatu mujahadah, bukanlah satu benda yang mudah. Allah nak kata senang, nak kata mudah, berapa banyak yang kita tertinggal. Nak ibadat yang senang-senang pun bukan senang. Nak ibadat yang simple saja. Tadi saya sebut salah satu daripada nak dapatkan saya Allah Ta'ala ni, kena banyak berzikir. Yang menghalang kita daripada zikir siapa? Siapa halang kita? Ada polis mari, awak zikir aku tangkap. Ada. FRU mari bawa lori merah dia, aku sembur kau dengan zikir. Tak ada. Bahkan yang ada isteri pun tak larang. Awak berzikir jangan. Suami ada pernah larang berzikir? Tak ada larang. Tapi kalau zikir kuat-kuat dia nak tidur, mungkin adalah marah sikit lah. Slow lah sikit. Itu bukan larang berzikir. Cara berzikir tak betul, itu lain. Jadi yang menghalang kita untuk berzikir siapa? Ini nafsu. Yang menggalakkan kita supaya tak buat ibadat siapa? Yang duduk korek dalam hati kita ni, tengok rumah orang itu besar, kenapa rumah kita kecil? Tengok kereta orang itu besar, kenapa kereta kecil? Duk fikir seorang-seorang. Ini semua ni perlu pada mujahadah. Jadi nak mujahadah ni ialah yang perlu kita ingat. Karena itulah Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Imam Hasan Basri kata, orang tanya dia, ya Aba Sa'id, ayul jihadi afdal? Manakah jihad yang paling afdal? Hasan Basri kata, jihaduka hawak, jihad lawan nafsu kamu yang duk ajarmu suruh buat benda-benda yang pelik-pelik, yang menyalahi peraturan syarak. Kata ulama, yahtajul muslim ila an yakhafallah, seorang muslim itu perlu sangat takut pada Allah Ta'ala, wa yanhan nafsa anil hawa, dan jangan duk ikut perasaan hawa nafsu dia, kerana nafsul hawa wa syawal la yu'aqabu alaih. Jadi nafsu dengan hawa nafsu kita ni, payah kita nak iqab dia, payah kita nak denda dia, kecuali dengan kita mujahadah, bimbing dia, ajar dia, bawa ke jalan yang betul, bawa ke jalan yang diradhi oleh Allah Ta'ala, dia akan ikut. Ulama-ulama ahli tarbiyah mengatakan, dia kata apa? An-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yanfatimi. Ini sedap dia punya syair. An-nafsu kat-tifli, nafsu kamu tu seperti kanak-kanak, anak kita kecil, baby kita ni. In tuhmilhu, kalau kamu biar dia duk menyusu kat kamu, syabba ala hubbir rada, dia akan membesar dalam keadaan suka menyusu. 2 tahun menyusu lagi tak? Pergi supermarket duk tarik baju mak nak minta susu kat situ. Wa in taftimhu yanfatimi, tapi kalau kamu lepaskan dia, macam kita hari ni kan, orang muslimat kita ni ramai orang kerja, ibu-ibu sekarang ni tak, berapa minggu bagi susu kat anak? Seminggu? 2 minggu? Ada? Lebih kurang. Lepas 2 minggu swasta dah anak dia. Swasta ke siapa? Swasta ke makcik-makcik yang mari daripada New Zealand, mari daripada Australia. Nah itu ni kita punya swasta tak? Minum budak tu, sakit perut lah sehari 2 mungkin dia, tak biasa. Itu dia panggil bandingan yang simple. Kita dengan nafsu ni nak macam mana? Nak didik dia supaya ikut kita. Hei nafsu, aku pukul 5 pagi nak bangun sebab nak tahajud, mu kena ikut aku. Aku pukul 6:30 petang nak ready, nak siap dah sebab nak pergi masjid. Sebelum aku tidur selesai semua kerja-kerja dapur, aku nak baca Quran. Jadi dididik dia nafsu, dia akan jadi. Tapi ingat, perjuangan ini tidak mudah. Ulama mengatakan apa? Aku didik nafsu aku 20 tahun. Lawan juga, letih, penat. Lepas 20 tahun barulah mari kemanisan beribadat dan dia mulai ikut aku.
Tak sempat kita bangun tu celek dah mata dah. Oh, sudah dah pukul 5 pagi dah bangun. Automatik, tak payah letak jam, tak payah letak apa. Tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Orang yang berjihad, yang berjuang itu orang yang menentang hawa nafsunya kerana Allah azza wa jalla. Mana kita diminta supaya menentang hawa nafsu ni, menentang maksiat ini, sebagaimana kita menyuruh orang lain meninggalkan perkara-perkara yang maksiat. Allahu akbar. Allah Taala sebut dalam Quran, fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, siapa yang jahat ikut nafsu dia, melebihkan kehidupan dunia, maka neraka jahanamlah tempat tinggal dia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, siapa yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa, tengok, menahan nafsu dia daripada hawa, dia ikut benda-benda yang tak baik, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tak mungkin kita boleh lawan benda ni kalau tidak dengan mujahadah, kalau tidak dengan pertemuan yang begitu besar. Kata di Ibnu Abbas, bila orang ni bercita-cita nak buat maksiat, ada angan-angan nak buat maksiat, fayuzakkir maqamahu lil hisab, kita beringatkan dia, hey, mu ni, kamu nanti akan dihisab di hadapan Allah azza wa jalla, kamu ni akan berdiri di depan Allah, kamu ni akan ditayang balik amalan kamu. Fayakhaf, maka dia akan tinggalkan dia. Itu kata Ibnu Abbas. Kata ba'dul hukama, setengah daripada ulama Islam yang pandai, yang bijak ni, iza aradta shawab, kalau kamu nak benar, nak cari jalan yang betul, fanzur ila hawaka fakhalifu, mu tengok hawa nafsumu, mu lawan dia, itu kamu akan dapat. Kata Al-Fudayl bin Iyad, afdalul a'mal mukhalafatul hawa, amalan yang paling afdal iaitulah menyalahi hawa nafsu yang kita nak. Maka Ibnul Jauzi contohnya dalam kitab dia, dia kemukakan 7 sebab yang boleh membantu kita untuk menentang hawa nafsu. Tandalah, saya baca secara ringkas ya. Yang pertama, hendaklah kita berfikir bahawa manusia ini tidak dijadikan sia-sia lah. Aku ni dijadi ikut hawa nafsu, nak ada awaqib, ada akibat tersendiri lepas pada ni. Mati, ini akibat dia. Karena itulah bila kita nak buat, kita kena mikir. Yang kedua, yang tadi kita berfikir, yakni an yufakkira fi awaqibil hawa, kita berfikir pula tentang akibat besar bila kita ikut hawa nafsu. Allah Ta'ala suruh kita tutup aurat, kita tak tutup aurat. Hari ni anak-anak muda kita, subhanallah, dia tak tahu ke tutup aurat itu wajib? Menutup aurat dengan sempurna itu dituntut dalam syarak, ada kita tahu? Mustahil anak orang Islam tak tahu tutup aurat ni wajib. Tapi kenapa ramai lagi anak-anak perempuan kita hari ni pergi masjid pun sama juga. Dia pergi masjid bukan lagi salat pun, tak, kebetulan ada majlis, pergi tak tutup aurat, masuk tidak dengan peraturan dan sebagainya. Jadi kita kena letak di hadapan kita bahawa berfikir kepada awaqib, berfikir kepada kesan daripada ikut hawa nafsu, apa yang kita jadi. Yang ketiga, kita kena fikir, aku ni kalau ikut hawa nafsu, bila habis apa nak buat? Tak ada lah. Dengan orang pun kita dah kelahi dah, dengan Tuhan pun kita buat balas dah, dengan Nabi kita dah engkar lama dah. Jadi di sini semua menunjukkan bahawa kesan-kesan yang tidak baik. Yang keempat, kita kena berfikir juga tentang hak orang lain terhadap kita. Bila kita ikut hawa nafsu, mungkin kita dendam dengan dia, kita hasad dengan dia. Jadi apa kesan pada kita? Yang kelima, kita kena berfikir, kita nak apa sebenarnya? Mencari keseronokan dunia ini, apa yang kita nak? Yang ketujuh, yang keenam, kita bertadabbur orang yang menang melawan hawa nafsu, bagaimana keadaan mereka. Yang ketujuh, an yatafakkar fi, kita berfikir kepada faedah mukhalafah, faedahnya sangat tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata ulama di sini buat bandingan di antara Nabi Adam dengan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Adam terikut godaan syaitan, pergi makan pokok yang dilarang, terkeluar daripada syurga. Nabi Yusuf alaihi salam hamma bihi wa hammalakat hammat bihi
wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbi. Nabi Yusuf kalau terikut nafsu pada waktu itu, tak ada siapa hormat dia sampai hari ini. Tapi oleh kerana Yusuf mengekang, menentang godaan pada waktu itu, sampai hari ini dipuja menjadi contoh yang terbaik seorang pemuda yang dapat mengalahkan nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, penentangan kita yang kedua, mukhalafatu hawan nas, iaitulah kita menentang kehendak-kehendak manusia yang bercanggah dengan syariat Islam. Macam mana kita nak lawan manusia ni yang bercanggah dengan syariat Islam ini? Ada beberapa perkara yang kita kena belajar, iaitulah setiap perkara yang orang suruh kita, ajak kita buat benda tak baik, ajak kita buat benda yang mungkar, ataupun kita sendiri tengok orang buat kemungkaran, maka menjadi kewajipan kepada kita menunaikan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kena kerja. Allah Ta'ala beri gambaran kepada kita yang besar, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Para jemaah kena ingat, cantiknya kita, terbaiknya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang dikeluarkan kepada manusia dengan sebab apa? Allah kata sebab kamu kerja suruh yang makruf, larang yang mungkar. Saya rasa nak suruh yang makruf lebih senang daripada nak cegah kemungkaran. Betul tak? Suruh orang baik senang ya. Mari kita pergi masjid, mari kita ni, rasa orang mudah. Tapi kalau orang buat bukan nak pergi larang, Allahu akbar, dia celik mata lalu, siapa awak? Pejabat agama mana latih awak? Dia bagi hak tu. Kita pun belajarlah dengan pepatah orang Melayu, tak boleh jaga tepi kaya orang, tak jagalah kita. Maksiat berlaku depan mata pun butakan mata supaya takut orang marah. Ini dia panggil perjuangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ini jalan aku yang lurus, fattabi'u, ikut. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang tidak baik, jalan kamu ikut jalan-jalan syaitan, kerana jalan ini jalan yang akan menyekat kamu daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala gambarkan kepada kita dua jalan, sama ada jalan yang baik untuk kita ikut, ataupun jalan yang tidak baik untuk kita larang ataupun ingkari perkara yang tersebut. Maka siapa yang tak menjalankan dua tugas ini merupakan orang yang tidak baik. Seorang ulama tulis surat kepada Daud At-Tai. Tulis, Daud At-Tai ini seorang ahli ibadat. Dia kata, Syekh Daud bagi tip nasihat kepada saya. Yang kita selalu kan, kalau jumpa ustaz bagi nasihat dengan saya, kadang-kadang dia tulis nasihat kat buku-buku. Daud At-Tai kata apa? Amma ba'du. Biasalah ulama ni dia akan mula bismillah dulu, lepas amma ba'du. Farda minad dunya mirzasir ma'a salamati dini. Daud kata, hei sahabat, redalah dengan dunia yang sedikit kamu dapat, tetapi halal bersama dengan selamatnya agama. Kenapa awak tak buat benda ni? Saya tak yakin halal ke haram. Biarlah banyak ni pun tak apa, yang pentingnya selamat. Saya tak terlibat dengan riba, tak terlibat dengan rasuah, tak terlibat dengan penipuan, tak terlibat. Jadi kita selamat agama, walaupun kita dapat dunia tak besar. Kenapa awak tak naik pangkat? Saya tak pandai nak bodek, tak pandai nak jatuh orang. Tak apa, duduk situ. Orang yang naik dengan pijak kepala orang, senang tak senang hidup dia? 2-3 hari senang lah, lepas tu orang pijak dia pula. Biasalah orang pijak kepala orang, orang pijak kepala dia. Kita yang duduk sabar di sini, alhamdulillah. Kita kata Allah Ta'ala nak uji aku. Kan saya cerita satu motivasi, seorang pemuda yang tentera yang sakit, lumpuh habis dia, sakit. Bila orang pergi tanya dia, dia kata apa? Tengok, orang yang redha dengan Allah Azza wa Jalla, dia kata alima rabbi fi taqsiri fi hifzi kitabi. Dia kata Allah Ta'ala tahu aku ni lemah, cuai terhadap Al-Quranul Karim. Fa ajlasani, maka dia dudukkan aku di atas katil putih di hospital ini untuk aku hafal Quran. Subhanallah. Ini orang yang redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kita pun redha, aku dapat dunia sikit tak apa, tapi biar benda tu betul-betul pastikan halal. Tapi kalau yang sikit pun haram, kena berat juga kita.
Allah kata di Daud, farda minad dunya bil yasir, redalah kamu dengan dunia yang sedikit tapi dengan syarat agama selamat. Lebih kama radiya aqwam bil kathir ma'a zahabi dinihim, walaupun orang lain tu reda dengan kebanyakan nikmat yang mereka dapat, nikmat dunia yang banyak, walaupun hilang agama. Ini kita bimbang, hilang agama, hilang kepala modal kita. Itu yang kedua, telah perbincangan yang kedua. Yang ketiga, iaitulah mudafa'atus syaitan wa mujahadati awliyai. Tiga kategori perlawanan, iaitulah lawan syaitan dan segala kuncu-kuncu syaitan. Allah Ta'ala yang maha mengetahui meletakkan syaitan ini ada sebab, tak ada sebab. Ni budak-budak sekarang ni ditulis, dia kata syaitan, Allah Ta'ala buat menyusahkan hamba dia sendiri. Dia buat syaitan, nak suruh kita lawan. Tak ada syaitan, semua orang jadi baik. Cerdik sungguh budak ni. Allah buat syaitan untuk apa? Pasal tu orang tanya Tok Guru seorang, Syekh, Tuhan buat, dia kata semua yang Tuhan buat ni ada hikmah, ada kebaikan belaka. Jadi dia tanya, Syekh, Tuhan buat syaitan tu macam mana? Hatta syaitan, Tok Syekh kata Tuhan buat syaitan berbaik juga, sebab dengan ada syaitan senang Allah Ta'ala nak pilih yang mana yang baik, mana yang tak baik. Yang ikut Allah yang baik, ikut syaitan itu yang buruk. Allahu Akbar. Mana kita nak kata? Tapi maka musuh yang dilaknat, yang sentiasa mengacau kita, mengacau hati manusia ini, iaitulah syaitan dan segala sekutu-sekutunya. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah Ta'ala sebut di sini syaitan itu musuh bagi kamu. Ni ada orang manusia nak berkawan dengan syaitan lah. Tak kira lah syaitan mana, yang dikenali tak dikenali pun jangan berkawan dengan dia. Fattakhizuhu aduwa, Tuhan kata jadikan syaitan itu sebagai musuh, jangan buat kawan. Innama yad'u hizbahu, dia duk panggil orang suruh ikut dia untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah. Surah Fatir ayat 7. Allahu Akbar. Jadi ulama telah buat bandingan di antara iman dan godaan syaitan terhadap iman ini dengan 5 kota yang besar. Kita tengok kita duduk di marhalah mana. Kubu yang kuat, satu kubu yang pertama dibuat daripada emas. Emas ni kuat. Kubu pertahanan yang kedua daripada perak, yang ketiga besi, yang keempat daripada bata, yang kelima daripada bata yang dibuat daripada tanah. Yang tadi bata bakar, bata tanah, 5. Jadi kalaulah orang yang jaga yang pertama, dia tak akan sampai kepada yang kedua, yang ketiga, yang kelima. Tak sampai. Tak sampai mereka orang lagi pecahkan tembok daripada emas. Nak pecah yang bata pun selamat dah. Inilah juga pakazalikal iman. Iman kita ni macam tu juga. Dia ada 5 kota yang besar untuk nak jaga iman. Tanda situ. Yang pertama yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Hatta ya'tiyakal yaqin. Yani yakin ini darjah yang paling tinggi sekali, makam. Yang kedua al-ikhlas. Yang ketiga menunaikan fardu. Yang keempat menunaikan amalan yang sunat. Yang kelima hifzul adab, jaga adab-adab Islam. Syaitan dia tak mari hak yakin, dia akan pergi attack dalam bab adab dulu. Adab yang macam mana? Usah tak apa, dia masuk yang kedua pula. Amalan sunat dia ada? Tak ada. Dia pergi yang ketiga, amalan fardu tinggal juga. Akhir sekali keyakinan pun akan hilang. Ketika itu dia akan masuk step by step. Syaitan mari dialog dengan kita. Ini dalam hadis yang sahih Nabi sebut. Syaitan tanya, mu ni hidup atas dunia, siapa buat mu? Kita akan jawab, Allah. Dia tanya pula, bukit siapa buat? Allah. Langit, Allah. Akhir sekali dia masuk kepada dia attack keyakinan kita, siapa buat Allah? Mana dia akan naik darjat. Maka Nabi SAW beritahu, kalau tergambar dalam kepalamu bila syaitan tanya siapa dia buat Allah, terus stop, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini was-was masuk. Jadi kalau kita terikut, goyah semakin sikit akan berlaku terhakisnya kita punya ibadat, terhakisnya keyakinan kita darjat kepada Allah Ta'ala. Maka satu persatu dia akan mari.
Jadi kerana itulah benteng kena kuat, akhlak kita kena mulia, akhlak yang baik. Kemudian amalan-amalan sunat mesti mantap. Saya dah sebut hari itu 12 ibadat yang mesti kita kena buat. 12 rakaat satu hari satu malam kena buat kan. 2 rakaat duha, 3 witir, 17 rakaat. Ingat tak perjanjian kita yang dulu? Saya kata siapa dia boleh jaga 17 rakaat satu hari satu malam di zaman kita hari ni, orang ni insya-Allah termasuk di kalangan orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Itu amalan sunat. Amalan yang fardu, jaga semua sekali. Fardu, zakat, puasa, zakat, haji, kita kena jaga. Maka dia tidak akan naik. Dia akan naik tahap yang pertama, rusak. Yang kedua, itu dipanggil pertemuan kita satu persatu. Maka di antara tanda orang ni cinta kepada Allah Ta'ala, kita kata kita sayang kepada Allah. Mana bukti? Bukti dia an yuhibbal abdu syariat Allah. Seorang hamba itu mesti sayang kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Yang Tuhan kata halal, ambil. Yang Tuhan kata haram, tinggal. Yang syubhat, dijauhkan diri daripadanya. Bermula daripada sayang kita ni, membesarkan Allah Azza wa Jalla, mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua ajaran-ajaran yang diajar kepada kita, dengan sunnahnya, dengan adabnya, dengan segala perkara yang kita buat. Maka ini dia panggil tanda orang itu sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Setakat tu belum. Wa yad'un nasa ilaiha, ajak orang, dakwah orang biar buat apa yang kita suka. Tahap bukti cinta, kita sendiri beramal, ajak orang suruh beramal. Ini hari ni saya bimbang. Ayah pergi masjid, mak sudah bertudung, anak-anak kita macam mana? Ada mari masjid, Allah Ustaz, budak-budak muda sekarang ni lah. Budak muda sekarang ni ke, budak muda zaman bila ke, zaman batu, zaman besi dulu pun, selagi dia duduk di bawah bumi Allah Ta'ala, semuanya kena patuh kepada Allah. Kita jangan menyalahkan masa. Na'ibu ala zaman wal aibu fina. Kita menyalahkan masa, tapi yang aibnya siapa? Kita. Tidak mendidik anak, tidak mengasuh mereka. Tidak. Contoh tanda dalam perjuangan kita menentang syaitan ini, kita lawan sungguh-sungguh bahawa bukan sahaja aku je mu tak boleh kacau hei syaitan, anak cucu aku juga kena jaga. Nabi Ibrahim ajar kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku ni mendirikan salat dan zuriat aku. Jadi kena lengkapkan. Kita, zuriat kita mesti mantap, mesti lengkap, duduk di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla, barulah betul-betul tanda kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila kita ajak orang supaya melakukan benda baik, la yakhafu bizalika laumatul laim. Yang keempat, jangan sekali-kali kita bimbang, takut kepada cercaan orang yang mencerca, kerana kerja ini tidak free. Kerja dakwah orang kepada menentang syaitan ini bukan kerja yang mudah. Orang akan cerca kita, orang akan perli kita. Mungkin kawan-kawan kita sendiri yang kata, ai waraknya dia tu pula dah, bila pula jadi macam ni. Allahu Akbar. Jadi orang kata, dengar orang kata ni pun tak apa nak ingat dah. Ingat, Allahu Akbar. Al-Quran menyebut tentang Allah Ta'ala sayang kepada orang-orang yang bermujihad min ajli raf'i kalimati, kerana nak mengangkat kalimah Allah Ta'ala yang maha tinggi ini. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini. Hei orang beriman, siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. Tengok, Allah akan bawa mari orang lain yang yuhibbuhum, Allah sayang mereka, wa yuhibbuna, mereka sayang Allah. Maka di sini contoh orang yang nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala, orang yang menentang segala kemungkaran, berlawan dengan syaitan dengan kuncung-kuncungnya, sebab barulah mereka dapat yuhibbuhum wa yuhibbuna, sayang kepada Allah, Allah sayang kepada dia. Allahu Akbar. Kata Al-Imam Ibn Rajab, Allah Ta'ala sebut sifat-sifat orang yang menyayangi Allah dan Allah sayang mereka. Apa dia sifat? Azillatin alal mu'minin, iaitulah bersifat berlemah lembut, merendah diri kepada orang-orang mukmin. Aizzatin alal kafirin, iaitulah tegas bila berdepan dengan orang kafir. Hai, kita ni tak boleh nak solat kat sini, orang kafir ramai. Kadang-kadang kita yang menjadi penghalang.
Kita pergi di negara-negara orang kafir sungguh, di China ke, di Korea ke, di Jepun, masuk waktu solat tengok kompas gitu, kita solat kat sini ya, kat supermarket ke, kat airport, Allahu Akbar, dia tengok, dia ambil gambar airport dia, tik. Nak tahu tuan-tuan cuba pergi solat dekat supermarket yang di negara Islam Malaysia ni, pak agak yang Islam tu halau awak keluar, weh pergi awak mana bukan solat sini, nak kata apa ni kata, nak tengok itu pandangan dia kata sini banyak tempat solat, dekat Jepun mana ada. Yang pentingnya nak cerita orang kafir, kalau kita bertegas dengan agama kita, dia tak akan buka. Satu kes cerita orang Arab ni pakai niqab, pakai tutup muka, pergi ke negara Eropah. Biasa kan orang nak cek pasport ni, dia akan suruh buka muka. Arab tu kata aku tak nak buka muka, aku nak pergi cek pasport aku dengan yang perempuan tu, banyak staff immigration yang perempuan. Dia kata no, mu duduk di lorong aku, mu kena buka dengan aku. Staff tu kata aku tak nak, aku nak pergi yang perempuan tu, mari pasport aku. Kelahi sampai bos besar dalam keluar. Dia kata apa bising? Dia kata ini perempuan ni tak nak ikut arahan. Jadi muslimah kita daripada Arab ni, dia kata lah, aku nak ambil pasport aku nak pergi buka dekat yang staff perempuan. Kenapa dia tak bagi? Ini hak aku tutup muka agama aku. Ketua immigration keluar, bawa yang muslimah kita ni pergi ke tempat perempuan, dia sendiri suruh buka, dan dia ambil pasport dia, cop, minta maaf. Tengok, minta maaf. Dia kata kami minta maaf, kami menghormati pegangan agama masing-masing. Subhanallah. Ni kita awal-awal lagi nak pergi negara kafir ni tak boleh tutup aurat. Aduh, kita yang buat fatwa sendiri, kita yang buat fatwa sendiri. Pergi dulu, kalau dia larang barulah boleh. Kecuali negara-negara yang tuduh Islam ni teroris, kita janggut panjang, itu cerita lain lah. Tapi kalau setakat nak tutup aurat, nak jaga di kita punya hijab, habis muskilah. Yang buat muskilahnya kita sendiri, yang nak ikut hawa nafsu kita sendiri, yang nak ikut peraturan yang dibuat oleh syaitan, yang menyebabkan kita tidak mampu. Mana perlawanan jihad an-nafsu wal hawa ini di antara afdalul jihad, sebagaimana kata di Hasan Basri tadi, bila orang tanya dia Hasan Basri jihad, maka kadang-kadang para jemaah, ada orang yang kita boleh suruh ajar ikut, ada orang yang terpaksa kita kena berkeras. Kerana itulah dalam undang-undang Islam keras, orang minum arak kena sebat. Kenapa tak didik? Orang yang berzina kena sebat. Kenapa kita tak ajar dia tak baik benda ni, didik? Kan ahli-ahli motivasi kata hari ni kita tak boleh keras-keras, kita kena didik. Ada tempat kita didik, ada tempat laksanakan undang-undang. Kerana itulah para ulama mengatakan ajiba rabbuka min qaumin yuqadu ilal jannati bis salasil. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Tuhanmu rasa ajib dengan kaum yang dibawa ke syurga bis salasil, dibawa dengan rantai, dengan belenggu bawa ke syurga. Mana ada di kalangan orang ini, hadis ini dalam Bukhari, nak ceritanya ada orang yang terpaksa kita tarik dia ke jalan kebajikan, insya-Allah bila dia sampai ke jalan ini, lama tak lama dia akan ikut peraturan, dia akan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kena berusaha, kita kena berjuang, kita kena berjihad. 3 perkara yang kita bincang hari ini, melebihkan kasih sayang Allah Ta'ala daripada hawa nafsu. Nak lawan hawa nafsu, 3 pertemuan yang kita kena buat: lawan nafsu sendiri, lawan kehendak nafsu orang lain, dan menentang syaitan yang menghasut dan menggoda kita. Mudah-mudahan sedikit perbincangan kita pada kali ini ada manfaatnya untuk kita, insya-Allah. Sekian dulu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.